Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sentiasa sihat dan bersemangat. Berjumpa kita pada kali ini bersama saya, Cikgu Rosni binti Haji Awang dari SMK Putrajaya Presin 141. Apa agaknya ya tajuk yang akan kita pelajari pada episod pada kali ini? Sebelum memulakan pelajaran, marilah sama-sama kita saksikan tayangan video ini. Murid-murid, apakah sistem penanaman yang telah kita tonton dalam video sebentar tadi? Bagus! Itu adalah sistem penanaman secara vertigasi. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari salah satu kaedah penanaman pertanian moden, iaitu reka bentuk sistem vertigasi. Cikgu yakin bahawa semua murid telah pun bersedia untuk memulakan pembelajaran. Pastikan buku dan pen telah ada di tangan anda. Sebelum meneruskan pelajaran, mari kita tengok dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir sesi ini, murid akan dapat: pertama, mentakrifkan sistem vertigasi. Kedua, mengenal pasti komponen utama vertigasi dalam penyediaan reka bentuk. Vertigasi ialah gabungan dua perkataan Inggeris, iaitu fertilization yang bermaksud pembajaan dan irrigation yang bermaksud pengairan. Ia merupakan satu inovasi yang digunakan dalam industri pertanian moden. Vertigasi ialah salah satu daripada cabang pertanian secara hidroponik yang telah anda pelajari semasa di sekolah rendah. Sistem ini menggunakan kaedah pembajaan secara serentak, sistematik dan terkawal melalui sistem pengairan. Daripada penerangan cikgu ini, bolehkah murid-murid mentakrifkan sistem vertigasi? Tidak mengapa, mari kita belajar bersama-sama. Sistem vertigasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan kaedah pemberian baja yang lengkap dalam bentuk larutan melalui sistem pengairan titis. Cikgu ulangi, sistem vertigasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan kaedah pemberian baja yang lengkap dalam bentuk larutan melalui sistem pengairan titis. Baiklah, mari kita lihat pula tujuan penanaman secara vertigasi. Pertama, mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit bawaan tanah yang biasanya disebabkan oleh kulat seperti Fusarium, Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria. Kedua, memudahkan pengawalan serangga dan juga perosak tanaman. Dan ketiga, pemberian baja yang lebih berkesan kepada tanaman. Kaedah pertanian secara vertigasi telah digunakan secara meluas oleh petani, terutama bagi yang mengusahakan pertanian berskala besar,
kerana ia mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah: pertama, penggunaan baja yang cekap. Kedua, sistem pengairan yang efisien kerana air terus diserap oleh akar pokok. Ketiga, menjamin kebersihan dan menghindari penyakit tanaman. Keempat, mengatasi masalah bawaan tanah seperti tanah tidak subur dan perumah kepada penyakit. Kelima, masalah merumpai yang sangat minimum. Keenam, mengurangkan kos operasi dari aspek penggunaan air, baja dan tenaga buruh. Ketujuh, meningkatkan hasil pengeluaran. Dan kelebihan yang terakhir ialah kualiti hasil pengeluaran yang lebih baik dan bermutu. Kita telah mengetahui banyak kelebihan sistem fertigasi. Namun begitu, sistem ini juga ada kelemahannya. Antaranya ialah: pertama, modal permulaan yang tinggi. Kedua, memerlukan pengetahuan yang mendalam perihal tanaman. Ketiga, risiko kerugian sekiranya berlaku kerosakan kepada sistem. Dan keempat, memerlukan pengurusan ladang yang berterusan. Sekarang, mari kita lihat pula komponen utama sistem fertigasi seperti yang dipaparkan ini. Untuk menghasilkan sesebuah reka bentuk sistem fertigasi, kita memerlukan tangki nutrien, pam air, set penitis, penapis, alat pengatur masa dan paip ladang. Paip ladang digunakan bersama dengan bahan penyambungan semasa membuat pemasangan. Jom kita lihat komponen ini satu persatu. Pertama, tangki nutrien. Ia berfungsi untuk menakung larutan baja. Pengaliran larutan baja ke sistem pengairan dilakukan dengan bantuan pam air atau secara tarikan graviti. Kedua, pam air. Pam air digunakan untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Pemilihan jenis pam bergantung kepada keluasan tapak, tekanan yang diperlukan dan bilangan tanaman. Komponen utama yang ketiga ialah set penitis. Ia merupakan saluran keluar nutrien ke tanaman. Set penitis terdiri daripada nipple, tiub mikro dan penitis. Ia dipasang bersama untuk mengalirkan nutrien ke medium tanaman secara titisan. Set ini diletakkan berdekatan dengan pangkal pokok. Keempat, penapis. Penapis berfungsi menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan. Ia dipasang selepas pam air. Penapis perlu sentiasa dibersihkan supaya pengaliran larutan baja menjadi lancar. Komponen kelima ialah alat pengatur masa. Ia digunakan untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. Terdapat pelbagai jenis alat pengatur masa yang dijual di pasaran. Seterusnya ialah paip ladang yang digunakan bersama bahan penyambungan apabila kita membuat pemasangan sistem fertigasi. Ia berfungsi menyalurkan larutan nutrien ke tiub mikro. Paip ladang merangkumi paip utama, paip sekunder, paip tertier. Paip utama dan paip sekunder biasanya bersaiz lebih besar daripada paip tertier. Paip poli biasa digunakan kerana ia tahan karat, lasak, elastik dan boleh lentur. Terdapat banyak jenis bahan penyambungan di pasaran yang biasa digunakan untuk pemasangan sistem fertigasi. Antaranya ialah soket sama, T pengecil, injap penahan, penyambung T, penyambung L dan penyambung lurus. Boleh murid-murid bayangkan apa akan terjadi sekiranya sistem fertigasi ini tidak mendapat bekalan elektrik dan air? Tentu sekali sistem ini tidak akan dapat berfungsi. Bekalan
elektrik dan sumber air merupakan elemen yang sangat penting dalam penyediaan reka bentuk sistem fertigasi. Bekalan elektrik membekalkan kuasa elektrik ke pam air untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien. Sistem fertigasi memerlukan bekalan air bersih dalam kuantiti yang banyak. Sumber air yang boleh digunakan adalah dari sungai, kolam, tasik dan perigi. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat pula keperluan asas dalam sistem fertigasi seperti paparan ini. Untuk pembajaan, kita memerlukan baja A dan baja B. Alat pengukur juga diperlukan untuk menguji kualiti air dalam sistem pengairan fertigasi. Manakala, untuk tanaman pula, kita memerlukan medium tanaman dan biji benih. Seperti yang anda lihat di skrin sekarang, menunjukkan contoh baja A dan baja B. Baja ini boleh didapati dalam bentuk serbuk dan larutan di pasaran. Baja yang berbentuk serbuk perlu dilarutkan terlebih dahulu mengikut sukatan yang betul sebelum digunakan. Ini pula ialah alat pengukur. Alat pengukur yang digunakan ialah EC meter dan pH meter. EC meter digunakan untuk mengukur kepekatan larutan baja, manakala pH meter pula digunakan untuk mengukur keasidan atau kealkalian air. Keperluan asas seterusnya ialah medium tanaman. Medium tanaman yang biasa digunakan ialah tanah atau kokopit atau sekam padi. Sekam padi dihasilkan daripada kulit biji padi yang telah dikisar. Manakala kokopit pula adalah bahan semula jadi yang dihasilkan daripada sabut kelapa. Ia sangat popular dalam industri pertanian moden kerana bahan ini mudah reput, murah dan boleh mengekalkan kelembapan serta baik untuk pengudaraan. Akhir sekali ialah biji benih. Biji benih yang digunakan mestilah bebas daripada sebarang penyakit. Barulah kita akan mendapat hasil pengeluaran yang berkualiti. Pemilihan jenis tanaman dan variety perlu sesuai dengan persekitaran seperti suhu, kelembapan udara dan tahap pengurusan ladang. Antara variety tanaman yang sering ditanam menggunakan kaedah fertigasi ialah timun, tomato, cili, terung dan rock melon. Jom kita lihat bagaimana membuat pemasangan sistem fertigasi langkah demi langkah. Langkah 1, sediakan lakaran reka bentuk sistem fertigasi. Pemasangan sistem fertigasi perlu merujuk kepada lakaran reka bentuk sistem yang telah disediakan lebih awal. Pada hari ini, cikgu akan membuat tunjuk cara pemasangan sistem fertigasi yang menggunakan 6 bekas tanaman. Hari ini, cikgu gunakan pasu plastik sebagai bekas tanaman. Kita juga boleh menggunakan polybag sebagai bekas tanaman. Sebelum meneruskan langkah seterusnya, mari kita lihat dahulu alatan yang akan kita gunakan untuk menyediakan reka bentuk sistem fertigasi ini. Pertama, sarung tangan untuk melindungi tangan. Kedua, pita ukur untuk mengukur. Seterusnya, pen penanda untuk menanda. Seterusnya, gunting untuk memotong tube mikro. Memotong paip poli untuk memotong paip poli. Pam air untuk mengepam air ke dalam tangki nutrien. Seterusnya, bahan penyambungan, injap penahan, penyambung T, penyambung L atau dikenali juga sebagai siku 90, alat penebuk, penitis
yang digunakan bersama dengan nipple, alat pengatur masa, pipe poli dan tube micro. Kita juga menggunakan bekas tanaman. Pada hari ini, cikgu gunakan pasu plastik sebagai bekas tanaman. Kita juga boleh menggunakan polybag sebagai bekas tanaman. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu pakai dulu sarung tangan. Ini adalah sebagai langkah keselamatan ya. Langkah 2, ukur dan potong pipe poli mengikut ukuran yang dikehendaki. Pipe poli hendaklah diukur dan dipotong mengikut ukuran yang tepat supaya penyambungan dapat dilakukan dengan mudah. Mulakan mengukur bermula dari hujung pipe poli mengikut ukuran yang terdapat pada lakaran. Seterusnya, kita gunakan pemotong pipe poli untuk memotong. Pastikan kita mendapatkan beberapa ukuran seperti mana yang terdapat dalam lakaran. Seterusnya, langkah 3, membuat lubang pada pipe poli untuk memasukkan nipple. Lubang boleh dibuat menggunakan alat penebuk mengikut jarak yang dikehendaki. Pastikan lubang yang dibuat selari dan lurus supaya tube mikro mudah disambung. Garisan yang terdapat pada pipe poli boleh dijadikan sebagai panduan untuk membuat lubang. Jarak antara satu lubang dan satu lubang yang lain bergantung kepada ukuran yang kita telah tetapkan dalam lakaran. Langkah 4, penyediaan set penitis. Seperti yang telah kita pelajari, set penitis terdiri daripada nipple, tube mikro dan penitis. Tube mikro dipotong mengikut ukuran yang dikehendaki. Nipple dan juga set penitis. Bahagian nipple yang berulir 2 dimasukkan ke dalam tube mikro. Manakala hujung tube mikro yang satu lagi dimasukkan dengan penitis. Inilah set penitis yang telah siap. Berdasarkan lakaran yang telah kita sediakan,
cikgu memerlukan 6 set penitis. Langkah 5, sambungkan set penitis pada paip tertia yang telah dilubangkan tadi. Langkah seterusnya, sambungkan paip tertia pada paip sekunder. Di sini, cikgu menggunakan penyambung T untuk menyambung paip tertia. Bahan penyambungan yang seterusnya yang cikgu gunakan ialah penyambung L atau siku 90. Okey, seterusnya kita lengkapkan penyambungan paip sekunder dengan menggunakan bahan penyambungan. Siku 90 atau penyambung L. Seterusnya, pasang injap penahan pada paip utama. Seterusnya, buat penyambungan semua bahagian paip dengan lengkap. Sambungkan salur air keluar ke pam air dan masukkan pam itu ke dalam tangki nutrien. Ketinggian salur air bergantung kepada ketinggian tangki nutrien. Pasangkan pam air pada alat pengatur masa. Bekalan elektrik perlu disambungkan pada alat pengatur masa pada tangki nutrien untuk menghidupkan pam air yang berada di dalam tangki. Seterusnya, alat pengatur masa ini perlu disambungkan kepada soket bekalan elektrik. Langkah 11, lengkapkan penyambungan sistem pengairan pada tangki untuk membolehkan ia berfungsi dengan baik. Saluran paip poli ini akan menuju ke punca air. Boleh masukkan medium tanaman dan seterusnya set penitis ke dalam pasu. Bagaimana murid-murid? Cikgu harap murid-murid telah mendapat ilmu berkaitan
kesulitan reka bentuk sistem vertigasi ini. Di sini, cikgu sediakan kuis uji minda sebagai pengukuhan bagi melayakkan anda mendapat tahap penguasaan 1 dan 2. Uji minda 1. Apakah takrif sistem vertigasi? Mari kita semak jawapan bersama-sama. Sistem vertigasi adalah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan kaedah pemberian baja yang lengkap dalam bentuk larutan melalui sistem pengairan titis. Uji minda 2. Nyatakan komponen utama reka bentuk sistem vertigasi. Baiklah, mari kita semak jawapannya bersama cikgu. Pertama, tangki nutrien. Kedua, pam air. Ketiga, set penitis. Keempat, penapis. Kelima, alat pengatur masa. Dan keenam, paip ladang dan bahan penyambungan. Bagaimana murid-murid? Seronok tak belajar hari ini? Cikgu harap murid-murid seronok belajar dan teruskan mengulang kaji. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, cikgu yakin murid-murid telah berjaya mencapai tahap standard pembelajaran yang telah cikgu nyatakan pada awal sesi pembelajaran, iaitu murid telah dapat: pertama, mentakrifkan sistem vertigasi, dan kedua, mengenal pasti komponen utama vertigasi dalam penyediaan reka bentuk. Semoga berjumpa lagi pada masa akan datang. Cikgu Rosni mohon undur diri. Cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.